Ada sekurang-kurang 8 jalan bagaimana seseorang tu nak menghubungkan diri dia dengan spesialis makhluk halus ni. Jadi hak biasa dia buat, inilah jalan-jalan yang popular dan masyhur dalam ilmu perubatan, ilmu menghubungkan diri dengan jin yang salah. Pertama disebut sebagai Tariqatul Iqsam. Apa maksud tariqah? Tariqah ni jalan. Iqsam ni bahasa Arab Al-Qasam, iaitu sumpah, perjanjian, MOU. Dengan siapa? Dengan jin, dengan iblis, dengan setan. Contoh kita tengok, ahli-ahli sihir, ahli silap mata terkenal, memang mereka ada bai'ah, mereka ada janji, persetiaan, MOU. Contoh macam Orion Greenfield, mereka ada surat khas, dan surat tu ada tanda tangan iblis, tanda tangan jin, dan cok jin ifrit, ada jelas. David Copperfield, tiap-tiap tahun mesti dia akan pergi ke Kahirah Mesir, dekat piramid tu, sebab dia dah ada perjanjian. Macam ahli-ahli sihir terkenal lain yang ada hubungan, mereka memang ada perjanjian khusus. Yang ini dipanggil sebagai Tariqatul Iqsam. Bersumpah sungguh, buat perjanjian, persetiaan, tanda tangan apa. Dan tak boleh sesekali melanggar isi-isi perjanjian di dalam surat tersebut. Tu ramai. Hak kita pun, orang-orang pawang, tok dukun, tok bomoh pun, hak jalan salah, mereka ada perjanjian. Jalan yang kedua disebut Tariqatuz Zabhi. Tariqatuz Zabhi ini ialah jalan dengan melakukan upacara penyembelihan. Hak janji itu satu hal. Ni tak cukup dengan janji, kamu kalau nak suruh aku datang, nak suruh aku mai, nak suruh aku hadir, kamu kena korbankan. Kadang-kadang binatang. Jadi kita sembelih kambing. Kadang-kadang bukan nak kambing tu, bukan nak daging kambing, nak darah tu. Nak jadikan upacara ritual dan pemujaan. Tak cukup dengan tu, ada sesetengah tempat di India bukan kata kambing, dia culik kanak-kanak. Bila tiba bulan purnama, mereka akan melakukan pemujaan dan ritual, mereka sembelih, mereka bunuh budak ni, ambil darah manusia. Nak bagi power lagi, nak bagi kuat lagi. Tak cukup dengan darah, ada waktu dia, ada saat dia, matahari, bulan purnama, tarikh sekian-sekian, ada tahun-tahun tertentu. Nak bagi jin yang besar, jin yang lagi kuat, jin yang lagi power. Padahal hari bulan mana pun jin tu boleh main. Tapi sebab dia nak tipu kita ni, nak suruh kita bersungguh nak kat dia. Padahal tak tarikh tu, malam ni kalau panggil pun dia main. Dah, jumpa kedai kopi mana-mana dia main lah. Kata Radik 2 cawan kau nak makan-makan lah. Dia boleh main. Tapi sebab kita ni terpedaya, kalau nak panggil jin ni tak boleh biasa-biasa. Kena malam tu, kena malam ni. Dia nak suruh kita jadi payah. Bersungguhnya dia nak tengok kita tu nak kat dia. Itu yang bodoh kena tipu tu. Okey. Seterusnya, tu Tariqatuz Zabhi. Seterusnya dia panggil Tariqatus Sulfiyah. Tariqatus Sulfiyah ni ialah jalan kenistaan. Jalan yang jenis karuk-maruk yang tak masuk akal kadang-kadang. Contoh, berlaku di Bacuk ni. Lama dah ni. Tok-tok saya dulu cerita. Di Bacuk ni ada seorang pakcik tua, walaupun umur dia 80-85, tapi dia tetap kuat. Melebihi kudrat dan kuasa orang muda. Bila dia meninggal, jadi banyak gangguan-gangguan datang kepada anak cucu duk ganggu. Dia dah meninggal dah. Tiba-tiba marilah seorang ustaz. Perkara pertama yang ustaz tu dapat detect ialah tandas dia. Tandas dia tu tak macam orang lain. Orang lain membelakangi kiblat. Dia menghadap kiblat. Pasal apa? Tandas menghadap kiblat pelik. Lepas tu Tok Bomoh tu detect, ada benda bawah telapak tempat kita nak pijak tu kan. Kan kita nak berak mencangkung tu kan ada benda tu. Bila korek dua benda tu, ya Allah, Masya Allah, Quran 2 biji. Quran duk bawah tapak tu. Jadi inilah perkara yang disebut Tariqatus Sulfiyah. Yang melanggar adat, penuh kenistaan, penuh kejijikan. Tak masuk akal. Quran dia pun boleh buat lagu tu. Pijak Quran tu satu hal. Ni memang kena pijak. Lepas tu duk buang najis, buang taik menghadap kiblat. Ya Allah. Tapi semata-mata nak kebal, nak kuat, tapi mati juga. Kalau kebal, kuat, tak mati-mati, okey lah juga nak buat tak? Ni mati, tak ada guna juga. Kadang-kadang macam di Macang, tahun 60-an dulu, tahun 70-an, awal-awal. Dia ni pengamal ilmu kepala taik. Tahu ilmu kepala taik? Ilmu kepala taik ni ialah, dia akan buat pemujaan, ada jampi, ada mentera dia. Tapi syarat nak bagi lagi power, ilmu kepala taik ni untuk kebal. Dulu orang-orang ada ilmu kepala taik, dia curi kambing, curi lembu depan tuan saja.
Tuan baru tambak, dia ambil lembu depan tuan. Lembu pi takik dengan parang ke, dengan kapak ke, tak tembus, tak lut pun. Jadi cara nak bagi mujarab ialah setiap kali dia rasa nak buang air, buang najis, nak berak, kepala taik mula-mula tu. Hak baru keluar tu dia kena ambil, dia kena lumuk dekat badan dia. Sekali dengan baca jampi dan mentera dia. Kepala, tu panggil ilmu kepala taik tu. Kepala taik hak mula-mula, hak keras sikit tu. Setiap kali nak berak kena ambil kepala taik tu, cumur. Lepas tu syarat dia lagi, dia hanya boleh mandi sekali sebulan, iaitu hujung bulan. 29 hari bulan. Taik hari-hari pakai. 1 hari bulan, 2 hari bulan, duk lagu tu lah. Duk busuk lagu tu, dia tak boleh mandi. Dia kena mandi hujung bulan. Lepas tu kita tanya, pasal apa 29 hari bulan, bukan 31 bulan? Dia kata 31 bulan orang kafir, 29 bulan orang Islam. Oh, dia sedap dia kata orang Islam. Dia sedap dia orang Islam. Tak boleh guna kalender orang kafir. Dia akan duduk di sungai, dia akan bersihkan sungguh-sungguh hari 29. Lepas tu dia duk buat taik pula. Sampailah hujung bulan. Kalau nak lagi power, masuk pecah rumah orang, merompak ke, mencuri ke, kebetulan dia rasa nak berak, dia kena ambil kepala taik tu, letak dalam pinggang, letak atas meja tuan rumah, meja makan. Lagi power jadi. Okey, contoh duk ambil barang, rasa nak berak, pergi ambil lekas-lekas pinggang ke piring, tadah kepala taik tu, letak atas meja makan tuan rumah. Lagi power. Jangan ketawa, betul ni. Tu ilmu kepala taik. Tapi tengok dahsyat tak dahsyat. Allah nak tunjuk dia tertidur atas wakaf. Wakaf orang Kelantan ni dia terbahagi pada dua. Satu wakaf ada tepi jalan, satu wakaf atas kubur. Dia tertidur wakaf atas kubur. Allah nak tunjuk semut masuk dalam telinga saja. Semut masuk dalam telinga mungkin gigit, menggelupur, dia meninggal. Jadi Allah jauh-jauh belajar ilmu taik, mati dengan semut. Malulah tak? Bila mati tu Allah mayat dia tak payah ceritalah. Jadi buka aib pula. Jadi anak-anak tahu dah perangai dia, PL dia, apa yang dia buat, serah kat Tok Imam. Tok Imam, kami ni memang tak mau ambil tahu apa-apa pasal ni. Kami memang tak mau ambil tahu pasal bapak kami, Tok Imam uruslah dengan orang kampung. Kami memang tak mau tahu dah pasal dia. Anak semua nak marah dah. Jadi nak jadi cerita, macam mana? Bila Tok Imam mandikan, bila Tok Imam bungkus mayat, bila Tok Imam semayang, seorang pun tak mahu gali kubur dia. Last sekali apa jadi? Sewa kereta kes. Tahu kereta kes hak kuning tu? Gali lubang kubur dengan kereta kes, angkat mayat pun dengan kes, letak mayat dalam liang pun dengan kes, cuma ada orang tolong pembetul kedudukan mayat, kambuh pun dengan kes tolong rata. Tengok. Sampai tahap tu Allah hina dia. Akibat bersahabat dan bersekongkol dengan jin dan syaitan. Jangan sekali-kali. Masa hebat-hebatlah orang tetap takluk, orang tetap kebal. Tapi bila mati, nanti Allah tunjuk. Seksa dunia, seksa dalam kubur dia, tak tahulah, wallahu alam. Moga-moga Allah ampuni dia. Kita sebagai saudara se-Islam. Baik. Sekarang tariqah yang keempat. Ini disebut tariqah an-najasah. Tariqah an-najasah, najasah tu an-najis dah. Najis lah najasah. Tapi bukan bentuk tadi. Tariqah an-najasah ni ialah mereka ni ambil unsur-unsur benda-benda yang macam taik. Tak kira lah taik manusia ke, taik